Hai, bersama saya Cikgu Romi dalam Tips and Tricks Casio Classwiz 570EX. Okey, kali ini kita akan pergi ke topik tingkatan 2, iaitu laju dan juga pecutan. Okey. Seperti yang kita sedia semua maklum bahawa untuk mencari laju, untuk mencari jarak dan juga untuk mencari masa, kita boleh ringkaskan dalam tips ini J, kita buat segitiga macam ni, ini J, ini L dan juga M. Di mana kalau kita nak mencari J, kita tutup J, okey, jarak, kita darabkan laju dengan masa, gitu. Okay, untuk mencari laju L, kita tengok bila kita tutup L ini, okay, kita tutup L, kita akan dapat J per M, jarak per masa. Dan bila kita nak mencari masa, kita tutup M, kita dapat nampak bahawa untuk mencari masa, kita boleh bahagikan J dengan L. Jadi kita tengok contoh yang kedua. Okay, contoh 2 ini. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah peraih pecut negara semasa latihan acara 100 meter. Okey, 100 meter kita dah diberitahu bahawa 100 meter itu adalah dia punya jarak. Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18. Okey, ini masa untuk Khairul Hafiz. Manakala Badrul Hisham menamatkan lariannya dalam masa 10.25 saat. Maka ini adalah Badrul Hisham. Hitungkan laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Okey, kita catatkan dulu maklumat di sini bahawa jarak sama semuanya. Jarak adalah 100 meter. Manakala untuk Hafiz, okey, Khairul Hafiz di sini dan juga Badrul Hisham. Okay, kita tulis sini Badrul. Okay, kita ada 2 di situ. Khairul Hafiz menamatkan dalam masa 10.18 saat. Ini adalah untuk M, masa. Manakala masa untuk Badrul, M sama dengan 10.25 saat. Jadi hitungkan laju larian L. Yang kita nak cari sekarang adalah laju larian, di mana laju larian adalah L. L sama dengan, okey, kita tengok kepada formula tadi L. Bila kita tutup L sini, kita dapat tahu bahawa L sama dengan J per M, jarak per masa. Jadi kita boleh kira L untuk Hafiz adalah J per L, J per M, jarak per masa, di mana J itu adalah 100 meter. Kita bahagikan masa dia 10.18 saat. Okay, kita kira 100, kita bahagikan atau kita buat secara pecahan 10 bahagi 10, 100 bahagi 10.18 saat. Kita akan dapat, okey, dia dalam bentuk pecahan, kita tekan ini untuk dapat dalam bentuk perpuluhan. Jadi di sini kita dapat tengok hasilnya adalah 9.82 meter per saat. Kita kira pula untuk laju Badrul di sini, di mana kita ada L untuk Badrul, L Badrul sama dengan jarak dia 100 meter. Kita bahagikan dengan masa yang diberikan. Masa yang dicatat adalah 10.25 saat. Kita kira 100 bahagi 10.25 saat. Kita akan dapat dalam bentuk pecahan. Kita tekan ni untuk dapat dalam bentuk perpuluhan. Kita dapat laju untuk Badrul adalah 9.75. Kita akan dapat 76 meter per saat. Contohnya dalam buku teks, boleh rujuk pada buku teks. Okey, kita tengok yang ini. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama. Okey, kemudian 190 km pada 4 jam berikutnya.
Adakah Farid memandu trailer dengan laju seragam? Laju seragam bermaksud pada 2 jam yang pertama kita bandingkan, okey, untuk 2 jam pertama dengan 4 jam berikutnya sama atau tidak laju dia. Okey, kita buat dalam bentuk timeline di mana dalam jarak 170 km, 170 km, masa yang diambil adalah 2 jam. Kemudian disambung lagi 190 km. Masa yang diambil adalah 4 jam. Okey, daripada sini kita kira laju yang pertama. Okey, kita kira laju yang pertama di mana L laju sama dengan jarak 170 km bahagi dengan 2 jam. Okey, laju yang pertama dia akan bawa 170 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat terus, nampak jawapan kita 85 km per jam. Itu laju untuk 170 km yang pertama. Kemudian laju yang kedua kita dapat sama dengan 190 km, kita bahagikan dengan 4 jam, kita dapat 190 kita bahagikan dengan 4. Okey, kita akan dapat 47.5 km per jam. Okey, jadi persoalan di sini adakah dia Farid itu memandu trailer dia seragam. Jadi kita tengoklah kat sini 85 km sejam, ia ni 47.5 km per jam. Jadi trailer yang dibawa oleh Farid adalah tidak seragam lajunya kerana berbeza kelajuan antara yang pertama dengan yang kedua. Okey, kita teruskan. Kita tengok bagaimana pula kita nak menukar. Kita nak menukar laju, unit laju itu sendiri. Macam mana kita nak tukar? Di mana kita ada laju kita adalah sama dengan 90 km per jam. Okey, kita nak tukarkan dia kepada meter per saat. Okey, kita tahu bahawa 90 km sama dengan 90 km per dengan 1 jam. Di mana kilometer ini, okey, kilometer ini kita kena tukar kepada meter. Okey, berapa meter? Dapat sini meter, dan kemudian kita nak tukar daripada jam ini kepada saat. Okey, kalau kita tengok 90 km, 90 km nak tukar kepada meter. Okey, kilometer tukar ke meter, kita kena darab dengan 1000. 1, 2, 3. Okey, manakala 1 jam, kita kena darab dengan 1 jam kepada minit dulu. 60 minit. Itu baru minit. Sekarang dia nak saat. Kena darab lagi dengan 60 untuk mendapatkan saat. Jadi, kita boleh kira yang bahagian atas. Okey, 90 darab dengan 1000. 1, 2, 3. Kita akan dapat 90,000. Okey, saya jarakkan sikit. Kita jarak sikit sini. Okey, kita di sini kita akan dapat 90,000. 1, 2, 3. 90,000. Okey, manakala di bawah kita akan dapat 60 kali 60. Berapa? Kita tekan situ, kita akan dapat 3,600 saat. Jadi kita bahagikan 90,000, 1, 2, 90,000 bahagi dengan 3,600. Kita akan dapat jawapan kita 20, sama dengan 25 meter per saat. Itu kita nak tukarkan daripada kilometer per jam ini kepada meter per saat. Inilah jawapannya. Okey, manakala kita tengok yang kedua, yang B.
Yang B. Tadi yang A, ni yang B. Bagaimana kita nak tukar dari kilometer kepada minit? Kita ada 90 kilometer per 1 jam. Kita nak tukar dia kepada kilometer dan minit. Tukar kepada kilometer. Lepas tu bawah dia adalah minit. Okey, 90 km atas tak payah buat apa-apa sebab memang 90. Okey, terus dia tulis 90. Manakala yang bawah jam kepada minit, kita kena darab dengan 60. Di mana bila 1 darab 60 kita akan dapat 60 untuk minit. Jadi sama dengan kita bahagikan 90 bahagi 60, kita akan dapat 1.5 kilometer per minit. Jadi itulah beberapa contoh bagaimana kita nak mengira laju, bagaimana kita nak menukarkan unit laju. Semoga semua mendapat manfaat darinya. Hai, bersama saya lagi Cikgu Romi. Kali ini Casio menawarkan sesuatu yang menarik untuk anda. Diskaun sebanyak RM5 dengan pembelian kalkulator Casio ClassWiz 570EX. Bagaimana cara untuk mendapatkan diskaun ini? Pertama sekali, ada 3 langkah mudah. Scan kod yang terdapat dalam video ini. Okey, kalau tak dapat scan pun tak ada masalah. Di bawah description ada link ke Shopee untuk pembelian. Kemudian masukkan kod pada shop voucher, kemudian buat pembayaran. Tak faham? Tak apa, tak ada masalah. Okay, mula-mula klik link di bawah untuk pergi ke website Shopee. Kemudian tekan butang Buy Now ini. Tekan butang Buy Now. Kemudian kita akan dibawa kepada tab ini. Nampak di sini ada Add Shop Voucher. Klik pada Add Shop Voucher. Masukkan kod CASIOROM, CASIOROM, dan klik Apply. Kemudian serta-merta anda akan mendapat diskaun sebanyak RM5 di sini. Jadi harganya daripada RM79, kini anda hanya membayar RM74 sahaja. Okey, selain daripada itu, anda juga akan mendapat percuma L-shape folder macam ini. Ini namanya L-shape folder, di mana anda semua boleh masukkan kertas-kertas soalan, okey, handout yang diberikan oleh guru anda tanpa renyuk, dengan menggunakan L-shape folder yang diberikan secara percuma. Jangan tunggu lagi, cepat dapatkan Casio ClassWiz 570EX. Bye bye.